أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والحمد لله رب العالمين. Yang saya kasihi pengurusi ataupun moderator program kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Abdul Wahid, Ustaz Syukri Sulaiman dan rakan-rakan daripada pejabat mufti. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama akan menyelusuri satu lagi tajuk siri daripada siri berkenaan dengan bahaya Syiah. Sebelum ini, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah ikuti, kita membicarakan berkenaan dengan bahaya Syiah, lebih kepada teorinya, lebih kepada akidahnya. Tapi kali ini lebih menarik lagi, kita akan membincangkan berkenaan dengan gerakan Syiah. Maknanya ajaran ini tidak mungkin dapat tersebar luas di negara kita jikalau tidak ada yang menggerakkannya. Sebab tu namanya gerakan. Gerakan ini mungkin biasanya dikendalikan oleh kumpulan-kumpulan yang tertentu. Inilah yang kita akan bincangkan pada malam ini, dan tajuknya pun gerakan Syiah api dalam sekam. Api dalam sekam ni dia ada dan lain juga, gunting dalam lipatan. Gunting dalam lipatan, api dalam sekam, musuh dalam selimut. Nak menunjukkan bahawa sifat gerakan Syiah ni sebenarnya membahayakan kita, memberi ancaman kepada kita. Baik, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, mari kita sama-sama melihat fatwa yang terakhir, fatwa sirah yang terkini melalui Warta Kerajaan Negeri Selangor bertarikh 17 Oktober 2013, fatwa sirah berkaitan ajaran Syiah di negeri Selangor yang berbunyi bahawa fahaman dan ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah kerana mengandungi elemen-elemen yang bertentangan dengan ahli sunnah. Oleh itu, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan sesiapa yang terlibat dengan ajaran Syiah ini adalah melakukan satu kesalahan dan boleh diambil tindakan di bawah undang-undang yang berkuasa di Negeri Selangor. Sebelum ini, kalau kita lihat pada tahun 80-an, sirah yang pertama, fatwa yang pertama, di mana fatwa ini membenarkan ajaran Syiah ini tidak dibenarkan kecuali yang bermazhab Ja'fari dan juga Zaidiyah. Ini antara dua kumpulan kalau ikut sirah yang pertama. Tetapi pada tahun 1966 sirah ini telah diperbaharui dengan mengatakan bahawa tidak ada lagi mana-mana ajaran Syiah. Seluruh umat Islam hendaklah beramal mengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah, dan ajaran Syiah tidak dibenarkan. Dan kalau kita lihat pada tahun 2013 fatwa Kerajaan Negeri Selangor telah memperbaharui lagi akan sirah tersebut, menegaskan lagi bahawa fahaman dan ajaran Syiah ini bercanggah dan menyeleweng daripada ajaran yang sebenarnya dan bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan dia menekankan lagi di penghujung sirahnya, barang siapa yang terlibat dengan ajaran Syiah ini adalah melakukan satu kesalahan dan boleh diambil tindakan di bawah undang-undang yang berkuasa di negeri Selangor. Ini antara sirah yang 2013 yang saya rasa bahawa sirah ini sudah cukup jelas untuk memberi penekanan kepada kita semua bahawa ajaran Syiah tidak dibenarkan untuk diamalkan dan disebarkan di seluruh negeri Selangor. Baik. Baru-baru ni, Mac 2021, tuan-tuan rahimakumullah, kita dikejutkan jugalah
dengan statement yang dikeluarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Zamihan yang memberi penerangan kepada kita, memberi penjelasan kepada kita bahawa wujudnya hauzah-hauzah di negara kita yang semakin aktif menyebarluaskan fahaman Syiah ini, walaupun dalam keadaan pandemik ini fahaman ini masih lagi bergerak. Cuma skala pergerakan Syiah ini dikecilkan. Biasanya mereka akan buat aktiviti berpuluh-puluh orang, tapi kali ini dalam fasa pandemik ini mereka mengecilkan skala mereka kepada 10 hingga 11 orang. Ini antara pendedahan yang telah dilakukan oleh Al-Fadhil Ustaz Zamihan. Sama juga kita lihat pengarah JAIS yang kita sayangi, Datuk Muhammad Syahzian, menjelaskan bahawa baru-baru ini perlunya ada diwujudkan satu jawatan kuasa khas dalam Jabatan Agama Islam untuk mengkaji semula akan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan Syiah. Untuk apa? Untuk melihat semula akan tabiat dan lingkungan tokoh-tokoh ajaran ini, dan apakah tindakan-tindakan susulan yang boleh dikenakan kepada mereka. Ini antara satu tindakan yang proaktif yang dilakukan oleh pengarah JAIS, dan kerana apa? Kerana ancaman Syiah ini tak boleh kita pandang ringan dan dia perlu sentiasa diikuti, perlu sentiasa dimutabaah agar kita dapat memberi tekanan kepada gerakan ini, dan dengan tekanan itu mereka akan mengurangkan aktiviti mereka di negara kita, insya-Allah. Baik, kemudian sama juga pada Januari 2020, pada permulaan pandemik, kita lihat mantan pengurusi MAIS, Datuk Muhammad Kusrin, telah berkata bahawa pihak yang mengesan wujudnya pertambahan, beliau dapat maklumat bahawa ada pihak telah mengesan wujudnya pertambahan pusat kegiatan atau dinamakan sebagai hauzah. Dulu biasanya di Selangor ni kita lihat aktivitinya hanya berlaku di Gombak sahaja. Tapi akhir-akhir ini dia bukan sekadar di Gombak, tapi tumpuannya juga di Kelang dan juga di Puchong. Ini antara tempat-tempat yang aktif pergerakan mereka. Walaupun maklumat-maklumat yang kita dapati bahawa sebenarnya seluruh kawasan di Selangor ni ada hauzahnya. Tapi ini hauzah-hauzah yang utama, yang aktif adalah di sekitar Gombak, Kelang dan juga Puchong, berdasarkan kepada tangkapan-tangkapan oleh pegawai penguatkuasa. Ini juga antara satu kejutan kepada kita semua. Kita menyangkakan bahawa api ini telah padam, tetapi sebenarnya api ini masih lagi menyala, tapi diseliputi oleh sekam sehingga kita tak nampak. Ini antara yang berlaku sekarang ini. Baik, kemudian kita lihat pada tahun 2018 juga ada beberapa tindakan-tindakan, gesaan-gesaan supaya membatalkan fatwa pengharaman Syiah ini. Ini satu gesaan yang tak sepatutnya berlaku. Dan gesaan-gesaan ini datang daripada golongan akademik. Ada segelintir golongan akademik dan juga segelintir tokoh-tokoh agama yang minta, yang mendesak agar fatwa pengharaman Syiah ini dibatalkan. Tetapi alhamdulillah pada ketika itu mantan pengurusi MAIS kita dengan begitu tegas agar tidak dilayan permintaan untuk membatalkan fatwa pengharaman Syiah ini, dan disambut oleh jabatan-jabatan mufti yang lain, alhamdulillah. Baik, sekarang ni tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kita akan membincangkan tentang gerakan Syiah. Bila kita bincangkan tentang gerakan Syiah, secara tidak langsung dia menggambarkan bagaimana Syiah berkembang di Malaysia. Syiah tidak mungkin berkembang di Malaysia, tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Tidak mungkin berkembang di Malaysia jikalau tidak ada gerakan, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada kumpulan atau mana-mana NGO contohnya yang menggerakkan ajaran ini. Jadi memang kita lihat di Selangor sendiri ada 42 ajaran sesat dan ada 17 ke 14 yang masih aktif. Kenapa ada yang tidak aktif? Sebab tidak ada kumpulan yang menggerakkan dia.
Tetapi bila ada kumpulan atau tokoh-tokoh yang menggerakkannya, itu menyebabkan dia aktif. Itu bezanya antara gerakan dengan ajaran. Jadi gerakan tidak mungkin boleh berlaku jikalau tidak ada ajaran. Ajaran mungkin boleh wujud, tetapi dia akan mati atau dia tidak akan aktif jikalau tidak ada gerakan. Jadi bila kita membicarakan tentang gerakan, pastinya kita akan lihat daripada sudut luar dan dalam, luar negara dan dalam negara. Mari kita sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita melihat dulu daripada segi i'tiqad. Kenapa susah sangat? Kenapa gerakan Syiah ini perlu kita halang? Kenapa gerakan Syiah ini perlu kita letakkan noktah terakhir bagi mereka? Pertama, kerana kalau kita lihat Syiah itu sendiri menggambarkan, bila orang sebut Syiah saja, antara perkara yang perlu kita terlintas dalam benak fikiran kita, Syiah ini adalah antara gerakan yang mengangkat imam-imam mereka melebihi daripada para sahabat, melebihi daripada para nabi-nabi. Sampai satu tahap mereka mengangkat imam-imam mereka ini sampai ke tahap Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min zalik. Ini permasalahan yang pertama yang paling bahaya dalam gerakan Syiah ini. Dan yang kedua, mereka mengatakan bahawa selepas wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam ini perlu diambil daripada imam-imam 12 mereka. Imam-imam 12 mereka. Okay, Dan yang ketiga yang menyebabkan kita tak boleh menerima, tak boleh berjabat tangan dengan orang-orang Syiah ini. Kerana apa? Kerana antara DNA yang ada dalam diri mereka ini adalah mereka sentiasa menolak akan para sahabat kecuali beberapa orang sahaja. Mereka mengatakan bahawa selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat telah irtaddu anil Islam. Para sahabat telah terkeluar daripada Islam kecuali beberapa orang sahaja. Inilah antara sebab kenapa kita tidak boleh menerima Syiah. Tak boleh menerima ajaran Syiah kerana ajaran Syiah ini mengajar kita untuk menolak para sahabat. Sedangkan kita tahu bahawa para sahabat ini as-sabiqunal awwalun, mereka lah antara orang yang awal yang amat hampir dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga langit daripada wahyu turun daripada langit menggambarkan sifat mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebab itu kenapa kita tak boleh menerima ajaran Syiah. Kemudian kita lihat juga mereka juga meyakini bahawa Al-Quran telah diubah. Dan mereka juga tanpa satu tahap mereka mengkafirkan ahli sunnah wal jamaah. Ini ada satu video klip yang kita baru dapat baru-baru ni daripada bumi Iraq yang menceritakan bagaimana dalam satu majlis yang terang-terang penceramah mengajak tentera-tentera ini untuk bergerak ke bumi Suriah untuk membunuh ahli sunnah wal jamaah. Secara terang, secara jelas. Menunjukkan bagaimana kebencian mereka kepada ahli sunnah wal jamaah. Ini antara i'tiqad mereka yang kita tidak boleh terima. Selagi mana mereka menolak para sahabat dan perkara-perkara yang usul dalam Islam. Dan ini antara ritual ataupun antara amalan-amalan mereka dalam setahun. Ada 61 ritual dan antara yang besar adalah hari Karbala, hari Arba'in, hari Ghadir Khum, hari memperingati lahirnya dan wafatnya Fatimah Zahra. Mereka juga meraihkan hari kematian Aisyah dan Umar dengan mereka menghina, mencaci cela akan isteri baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang rapat dengan baginda Rasulullah SAW, dan antara lain juga mereka juga meraihkan hari Al-Quds sedunia. Ini antara ritual amalan-amalan mereka. Baik, kita lihat tuan-tuan dan puan rahimakumullah, dalam nak membicarakan tentang gerakan ni, suka saya untuk memaparkan peta dunia tuan-tuan. Penganut Syiah di dunia. Dan kita lihat warna hijau ni adalah antara kawasan atau antara negeri yang ramainya penduduk-penduduk Syiah. Penganut-penganut Syiah. Antaranya di Iran, di Iraq, di Afghanistan,
di Pakistan pun ada sikit, di Yaman, dan kita lihat sekarang ni peta ini sebenarnya ini peta yang menggambarkan perkembangan Syiah 10 tahun yang lepas. Tapi zaman sekarang ini pergerakan Syiah bukan hanya ada di kawasan ini sahaja, tapi telah tersebar luas di Afrika secara khususnya. Telah ramai penganut-penganut Syiah di Sudan, di Nigeria. Pahaman ini telah berkembang luas, dan kita juga di Asia Tenggara tidak terlepas daripada menerima tempias perkembangan ajaran ini di rantau kita, insya-Allah. Baik. Kemudian kita lihat daripada 1.5 bilion Muslim, 15% daripada jumlah penduduk ataupun penganut atau orang Islam di seluruh dunia ini, 15% daripadanya adalah penganut Syiah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau 15% tu daripada 1.5 bilion bukan satu jumlah yang kecil, tuan-tuan. Ini adalah satu gerakan yang well organised. Malah ada negara-negara yang doktrinnya memang doktrin Syiah Imamiyah Imam 12. Jadi untuk menyingkirkan mereka, untuk membuang mereka daripada peta ini amat mustahil, tuan-tuan. Tapi bagaimana boleh kita mencari titik pertemuan? Ataupun mereka seringkali menggunakan istilah takrib. Boleh ke takrib? Takrib memang gagal, tuan-tuan. Nanti kita akan lihat perbincangan selepas ini. Tapi paling kurang kita inginkan 15% daripada penduduk Syiah di dunia ini menghormati kita dan berhenti daripada mengkafirkan para sahabat. Ini yang kita inginkan. Baik. Kemudian kumpulan-kumpulan Syiah yang tersedia maklum, kumpulan Syiah ni ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Ismailiyah. Ini antara kumpulan-kumpulan Syiah yang aktif sekarang ni di dunia. Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah dan Syiah Ismailiyah. Dan dalam firqah Syiah yang menguasai pentas dunia, dia ada 3 juga. Syiah Imamiyah Imam 12, atau juga dikenali dengan Rafidah, kumpulan Rafidah. Dan di sana juga ada Syiah Nusairiyah ataupun Alawiyin di Syria, dan juga Syiah Al-Jarudiyah. Syiah Imamiyah ni banyak di sekitar Iran, Iraq, di Pakistan. Manakala Syiah Nusairiyah pula Alawiyin lebih bertumpu di Syria. Dan Syiah Al-Jarudiyah pula adalah pecahan daripada Syiah Zaidiyah, yang walaupun Syiah Zaidiyah ni asalnya lebih hampir dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi dalam Syiah Zaidiyah itu sendiri telah berpecah. Sehingga ada di antara kumpulannya yang dinamakan sebagai Syiah Al-Jarudiyah ini lebih cenderung kepada Syiah Imamiyah. Dan mereka inilah yang mewarnai bumi Yaman pada ketika ini, yang sedang memberi tekanan kepada penduduk Ahli Sunnah wal Jamaah di Yaman. Baik. Kita lihat kepada kumpulan Syiah di Malaysia. Bila cerita pasal gerakan, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, mesti cerita pasal kumpulan Syiah di Malaysia. Syiah di Malaysia terbagi kepada 4. Walaupun dalam fatwa Selangor, dia hanya sebelum ini sirahnya pada 3 kumpulan sahaja. Tetapi dalam kajian kita dah dapati munculnya satu lagi kumpulan Syiah. Selain daripada Tayyibi Daudi Buhra, selain daripada Ismailiyah Aga Khan, selain daripada Imamiyah ataupun lebih dikenal dengan Ja'fariyah, di sana ada satu kumpulan lain yang namakan sebagai Ansar Imam Al-Mahdi, atau juga dikenali sebagai kumpulan Al-Yamani. Baik. Ini antara kumpulan-kumpulan Syiah Melayu ataupun Syiah yang berada di negara kita. Yang pertama, Syiah Tayyibi Buhra ataupun dikenali dengan Daudi Buhra. Kumpulan ini berasal daripada India. Di Malaysia ia banyak
terdapat di daerah Kelang, di Pahang pun ada sedikit, kemudian juga ada di Negeri Sembilan, dan pastinya di Penang, ada kawasan perkuburan mereka di sana. Di Kuala Lumpur juga ada antara pusat-pusat aktiviti mereka di sana. Okay, ini kumpulan Daudi Bohra. Cuma Daudi Bohra ni dia adalah satu kumpulan yang lebih eksklusif. Dia tidak bersifat missionary. Dia tidak menyebarluaskan akan fahaman dia. Dia hanya inklusif, eksklusif kepada keluarga dia sahaja. Ini kumpulan Daudi Bohra. Baik, ini antara imej atau gambar kumpulan Daudi Bohra. Tuan-tuan kalau biasa tengok orang India pakai kopiah emas, kopiah benang emas ni, warna kuning ni, ini antara kumpulan Daudi Bohra di negara kita. Kemudian di sana ada juga Syiah Ismailiyah Agha Khan. Syiah Ismailiyah Agha Khan ni lagi kecil, lagi maknanya bilangan pengikut juga terlalu sedikit sangat, mungkin tak lebih daripada 100 orang, dan kebanyakan daripada mereka ni adalah keturunan Pakistan. Okey, baik. Kemudian kita lihat juga yang ketiga yang merupakan antara kumpulan yang dominan, bukan sekadar di negara kita, juga yang menguasai pentas dunia sekarang ini adalah Syiah Imamiyah, atau juga dikenali dengan Isna Asyariyah, Imam 12. Juga dikenali dengan Syiah Ja'fariyah, ataupun lebih disenangi dipanggil dengan Ahlul Bait. Ini Syiah. Kumpulan Syiah dipercayai mula bertapak di Malaysia selepas kejayaan Revolusi Iran pada tahun 1979. Sebenarnya mereka dah bertapak lama, tetapi mereka mula menunjukkan taring mereka mula menunjukkan wajah mereka sebenar selepas Revolusi Iran 1979. Okey, dan pada ketika itulah kita lihat mulanya tersebar bahan-bahan bacaan ke negara kita, diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh beberapa NGO. Pada ketika itu kita tak tahu pun, kita hanya memahami Syiah ini, mereka ini antara kumpulan yang berjaya menumbangkan kerajaan boneka Amerika yang menguasai Iran pada ketika itu, iaitu Shah Iran. Okey, tetapi lama kelamaan baru kita lihat bahawa fahaman mereka ini bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, dan markas-markas mereka atau kita namakan sebagai hauzah utama adalah terletak di Pendang, Kedah, Husainiyah di Pendang. Kemudian ada juga di Taman Seri Gombak, Hauzah Ar-Ridha dan juga Ulu Tiram. Ini antara tiga hauzah yang dia ada platform lah, orang tahu. Orang pejabat agama Islam pun tahu, penguasa pun tahu. Ini antara markas-markas mereka yang mereka zahirkan. Okey, kemudian ini antara kumpulan-kumpulan Syiah Imamiyah. Mereka mengadakan aktiviti-aktiviti mereka, amalan-amalan mereka yang tak sama dengan amalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini imam-imam 12 mereka, imam-imam 12 mereka, mula daripada Sayyidina Ali, Hasan Hussein, dan akhirnya imam yang mereka nanti-nantikan, imam yang ke-12, iaitu Imam Mahdi Al-Muntazar, yang mereka menanti-nantikan kemunculannya akan menyelamatkan dunia. Okey, yang keempat seperti mana yang saya jelaskan sebentar tadi, iaitu Syiah Al-Yamani, atau juga dikenal dengan Ansar Imamil Mahdi. Inilah kumpulan Syiah yang baru muncul, tak baru jugalah, pada tahun mereka ni mula aktif pada tahun 2017, 2018. Dan kumpulan ini berbeza sedikit daripada Syiah Imamiyah kerana mereka menolak wilayatul faqih. Mereka mempercayai bahawa Imam Mahdi terdiri daripada 12 orang. Dia kata sementara nak menunggu imam yang ke-12 tu, Imam Mahdi yang ke-12 tu akan muncul 12 lagi wasiul Mahdi, wasi kepada Imam Al-Mahdi, 12 orang lagi yang akan menyediakan pengkalan untuk munculnya Imam Mahdi yang dinanti-nantikan.
pening kepala. Dah lah 12 imam. Ada 12 lagi pula nak menunggu imam yang terakhir itu. Macam mana Ustaz Wahid? Itulah antara cara bila ajaran sesat ni kan, dia tidak ada satu benda yang sabit. Dia sentiasa akan berubah. Sebab dalil-dalil mereka, hujah-hujah mereka cukup rapuh. Baik. Dan kumpulan ini diasaskan oleh seorang yang bernama Ahmad bin Al-Hasan. Mereka panggil Imam Ahmad, Said Ahmad bin Al-Hasan Al-Yamani. Kumpulan ini, itulah saya sebut tadi kan, mendakwa bahawa akan ada wujudnya 12 imam yang akan menantikan akan kemunculan Mahdi yang dinanti-nantikan. Okey, baik. Ini dia Ansar Imam Al-Mahdi, atau lebih dikenal dengan Al-Yamani. Okey, ini lambang-lambangnya. Al-Bay'atu Lillah. Al-Bay'atu Lillah. Ini lambang kepada kumpulan ni. Okey, gerakan ini juga diperbincangkan satu masa dahulu pada tahun 2018 2016. Gerakan mula aktif setahun, kumpulan Al-Ansar Imam Al-Mahdi yang dilumpuhkan oleh Jabatan Agama Islam Melaka pada ketika itu. Dan mereka menguasa mendapati bahawa mereka cuba untuk merekrut hampir 80 orang untuk bersama-sama dalam gerakan mereka ini. Ini antara tokoh-tokoh mereka yang datang ke negara kita untuk mengadakan daurah-daurah dan usrah-usrah. Jadi bukan calang-calang. Pimpinan-pimpinan mereka ni bukan datang daripada Malaysia, datang daripada luar negara. Ini Syekh Abdullah, Syekh Mustafa daripada Iraq. Sebab kumpulan Syiah ini muncul di Iraq, bukan di Iran. Ini mereka sempat buat usrah dekat salah satu rumah dekat dekat Puncak Perdana. Puncak Perdana tu masih lagi dalam kawasan Shah Alam. Dia buat pertemuan mereka di sana, dan di sinilah saya dengar mereka terang-terang mengkafirkan Sayyidina Umar, mengkafirkan para sahabat. Ini meyakinkan saya lagi bahawa Syiah ini adalah satu kumpulan yang tidak boleh menerima para sahabat. Syiah ini adalah satu kumpulan yang DNA-nya menghina, mengutuk para sahabat. Sampai satu tahap mengkafirkan para sahabat. Na'udzubillah min zalik. Okey. Dalam membicarakan tentang gerakan Syiah juga, pastinya kita akan bicara tentang markas mereka, hauzah mereka, atau juga dikenali sebagai Husainiyah mereka. Hauzah, tempat mereka melakukan aktiviti-aktiviti mereka. Dan kalau kita lihat pada tahun 2016 ada 31 buah hauzah. 2017 33 hauzah. 2018 tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, 35 buah hauzah. Maknanya semakin lama semakin bertambah bertambah hauzah-hauzah mereka ni. Dia tak berkurangan. Lagi kita kuat membuat serbuan, pada waktu yang sama dia bertahan dan dia menambahkan lagi. Bila kita melihat, bila bertambah hanya hauzah ni, menggambarkan apa tuan-tuan? Puan-puan rahimakumullah, menggambarkan ramainya pengikut-pengikut dia. Baik, ini antara hauzah-hauzah utama bagi Syiah Imamiyah. Syiah Hauzah Ar-Ridha di Taman Seri Gombak, dan Hay'ah Intidharul Mahdi atau short form ni HIM di Kampung Cangkat Gombak. Gombak ni antara kawasan panas tuan-tuan. Ini antara pusat kegiatan yang paling aktif bagi kumpulan Syiah di Selangor. Baik. Kita lihat antara indoktrinasi Syiah, modus operandi penyebaran Syiah di Malaysia ataupun di negeri kita Selangor. Apakah antaranya tuan-tuan puan-puan rahimakumullah? Yang pertama sekali kita lihat, mereka mendakwa Syiah lah ahli sunnah wal jamaah kerana mereka lah yang mengikut ahli bait. Kerana mereka mengikut ahli bait, maka mereka lah sebenarnya
kumpulan yang dinamakan Ahli Sunnah wal Jamaah, bukannya kita tuan-tuan. Bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, bukan kumpulan-kumpulan yang lain, tetapi yang sebenarnya Syiah ataupun kumpulan yang hampir dengan Allah, yang dinamakan Ahli Sunnah wal Jamaah, kerana adalah Syiah kerana mereka lah kumpulan yang paling dekat dengan keluarga Rasulullah. Inilah dakwaan-dakwaan mereka tuan-tuan. Ini kita lihat dalam memorandum yang mereka pernah hantar kepada dulu Yang Maha Mulia, yang di-Pertuan Agong satu masa dahulu. Okey, baik. Antara lain kita lihat antara cara mereka bergerak, antara indoktrinasi mereka, antara modus operandi mereka. Setiap kali bila berjumpa dengan kita, mereka akan membawa satu isu, iaitu aman message atau dinamakan sebagai risalah amal. Risalah aman. Risalah aman ini merupakan satu tajamuk atau satu pertemuan di antara tokoh-tokoh agama dan juga tokoh-tokoh pimpinan negara-negara. Mereka berkumpul di Amman dan mereka memberi satu resolusi, antara resolusi mereka supaya menerima Syiah ini sebagai mazhab yang ke-8. Disebut di sini, mendakwa Syiah diiktiraf oleh ulama Islam sebagai mazhab yang sah di peringkat dunia menerusi Aman Message 2005. Pada bulan Ogos Oktober 2012 tersebar iklan yang mempromosi Syiah sebagai mazhab yang sah oleh beberapa stesen radio swasta di negara kita tuan-tuan. Jadi namun gitu, kalau kita lihat sebenarnya pengiktirafan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh negara ataupun beberapa tokoh-tokoh ulama yang hadir, antara Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan juga Syekh Said Ramadan Al-Buti rahmatullah alaih, Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili rahmatullah alaih, walaupun mereka mereka hadir dalam pertemuan tersebut, tetapi mereka sebenarnya bersepakat untuk menerima Syiah pada ketika itu dengan syarat mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak mengutuk para sahabat. Mereka tidak menghina para sahabat. Ini jelas sangat-sangat. Bila kita melihat ucapan, kata-kata aluan yang disampaikan oleh Syekh Tantawi rahmatullah alaih, Syekh Ali Tantawi yang pada ketika itu mengatakan bahawa kita perlunya ittihad, kita perlunya bersatu padu. Namun begitu, kita hendaklah memastikan dalam keadaan kita bersatu padu ini, kita tidak menolak, menghina akan para sahabat. Ini antara kod yang saya rasa orang-orang Syiah kena lihat. Bukan hanya ambil isu aman mesejnya secara sekali lalu tanpa melihat penelitian isi kandungan risalah aman ini. Mungkin disebut, yang dibincangkan dalam ini hanya satu kesepakatan dalam isu fiqh, tapi dalam isu akidah tidak ada kompromi seperti mana yang disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang akhirnya menolak akan Syiah, menolak akan usaha takrib di antara Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana apa? Kerana usaha takrib itu merugikan Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian antara mereka juga muncul dalam daurah-daurah, dalam perbincangan-perbincangan menganalisis isu-isu global. Mereka seringkali muncul dalam radio, lebih-lebih lagi ketika berlakunya peperangan di Syria pada tahun 2013. Kita lihat tokoh-tokoh Melayu ini muncul mempertahankan Bashar al-Assad. Tak kala kita lihat ramai penduduk Ahli Sunnah wal Jamaah Sunni disembelih, ada juga orang-orang Melayu kita yang mempertahankan Bashar al-Assad. Na'udzubillah min dzalik. Dan benda-benda ini tak mungkin berlaku jika tidak ada gerakan di sebaliknya tuan-tuan. Tadika juga tuan-tuan.
tadika juga tidak terlepas daripada dimasuki oleh anasir-anasir ajaran Syiah ni. Pada tahun lepas tuan-tuan, pada tahun lepas kita dapati ada salah satu tadika tuan-tuan di Perak, di mana tadika ni tuan-tuan memaparkan poster-poster, banner warna hitam dan menyeru akan syiar-syiar Syiah, Ya Hussein, mereka memaparkan banner selawat mereka, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kan? Dalam keadaan masyarakat yang menghantar anak-anak mereka ke tadika ni tak perasan bahawa ini adalah antara syiar-syiar Syiah. Lebih memburukkan lagi apabila ada tokoh-tokoh mereka yang datang memberi tazkirah, memberi ceramah, memberi motivasi kepada siapa? Kepada guru-guru tadika tersebut. Sampai guru-guru tadika ni mengadu, kenapa pelik sangat ustaz ajaran-ajaran ustaz yang datang ni. Setiap hari Sabtu dia akan hadir untuk memberi kuliah kepada guru-guru tadika tersebut, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan. Sampai tahap begitu. Sampai tahap begitu sekali mereka cuba untuk mendoktrinasikan fahaman mereka kepada masyarakat. Tanpa kita sedar. Dah berapa tahun dia berjalan beroperasi. Kita tak perasan, tuan-tuan. Ini yang saya katakan. Tengok banner yang mereka paparkan. Baik. Tuan-tuan lihat. Anak-anak diajar dengan nasyid-nasyid, pujian-pujian kepada Sayyidina Hussein. Sambut panggilan Hussein, labbaika ya benar Fauzan. Allahu Akbar, ismalana ya Haidar. Sambut panggilan Hussein, labbaika ya benar Fauzan. Macam mana tuan-tuan? Boleh? Labbaika ya Hussein. Mereka mengajar anak-anak mereka untuk memuji Hussein. Tak salah tuan-tuan, kita menyebut, kita memperingati Sayyidina Hussein radhiyallahu taala anhu kerana dia merupakan antara cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sampai kita mendoktrinasikan dalam benak pemikiran anak-anak ini supaya memuji Hussein, sampai tahap istighasah dengan Hussein, sampai tahap meminta syafaat daripada Hussein. Ini antara ajaran-ajaran yang tidak diajar oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini antara yang kenapa bahayanya gerakan ini, tuan-tuan. Mereka mendidik, mendoktrinasikan nak memastikan bahawa di sana akan lahirnya pelapis-pelapis mereka, tuan-tuan. Dan anak-anak yang tidak berdosa ini juga tidak terlepas daripada indoktrinasi ini. Ini juga antara novel-novel, novel-novel sastra yang dikarang oleh Faisal Tehrani yang di-ban oleh KDN. Perempuan dan bercinta, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana ada unsur-unsur yang mempertikaikan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan hadis sahih. Dalam buku ini juga mempertikaikan kredibiliti Sayyidatina Aisyah, menuduh hadis-hadis keutamaan para sahabat hanyalah rekaan sunni, menghina khulafa ar-rasyidin dan juga menghina mazhab ahli sunnah wal jamaah iaitu Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Antara indoktrinasi orang-orang Syiah juga, mereka membuat perakuan sumpah, tuan-tuan. Nak mengatakan bahawa pengamal-pengamal Syiah atau penganut-penganut Syiah ini bersungguh-sungguh sampai sanggup membuat perakuan sumpah untuk menukar
IC mereka kepada bukan sekadar sebagai Islam tapi sebagai penganut mazhab Imamiyah. Antara cara mereka juga untuk bergerak, mereka tahu bahawa mereka tidak boleh menyebar luaskan lagi sayap mereka di negara kita hanya sekadar bergerak dalam kumpulan-kumpulan kecil. Tak mungkin boleh berlaku. Oleh kerana itu, di akhir-akhir ni kita lihat 3-4 tahun yang sebelum ini kita lihat mereka telah berani untuk menubuhkan NGO untuk menebarkan lagi sayap ajaran mereka. Saya tak boleh nak menyebutkan nama-nama NGO ni sebab ini antara benda-benda yang sensitif tapi percayalah tuan-tuan NGO ini telah tersebar luas, telah berputik, telah ada 3-4 NGO yang besar tuan-tuan dan mereka juga telah mulakan hubungan dengan NGO Islam yang lain untuk memperkenalkan diri mereka dan mereka cuba untuk fokus kepada belia-belia kita sekarang ini. Dan kebanyakan daripada NGO mereka ini terlibat dalam program-program bantuan kemanusiaan untuk meraih simpati daripada rakyat kita. Baik, antara cara mereka juga untuk mengajak kita untuk menerima gerakan Syiah ini antaranya adalah takrib antara Sunni dan Syiah. Saya dah jelaskan sebentar tadi berkenaan dengan takrib antara Sunni dan Syiah. Apakah yang maksud dengan takrib? Takrib tu nak mendekatkan, nak menyatukan antara dua kumpulan Sunni dan Syiah. Kalau tengok idea ni amat baik tuan-tuan, amat bagus. Sebab kita tidak mengajak kepada perpecahan. Kita mengajak kepada perpaduan. Kita mengajak pada perpaduan. Tetapi apakah takrib antara Sunni dan Syiah ini satu khayalan atau realiti? Itu satu persoalan. Apakah dia sekadar satu khayalan, sekadar satu idea, atau memang real boleh kita laksanakan takrib antara kedua-dua kumpulan ini? Sebab kita tahu kan, umat Islam di seluruh dunia ini sebenarnya dipecahkan oleh dua kumpulan ni. Sama ada Sunni ataupun Syiah. Dan amat menyedihkan lagi apabila kita melihat kumpulan Syiah membunuh akan orang-orang Sunni. Na'udzubillah min zalik. Mengenakan tekanan-tekanan seperti mana yang berlaku sekarang di Syria, yang masih lagi berlaku di Syria, di Iraq, di Iran. Orang-orang Sunni tidak diberi hak dan sebagainya. Apakah satu khayalan ataupun realiti tuan-tuan? Apakah mungkin dua wanita ini, seorang Syiah dan seorang Sunni, apakah real poster tu tuan-tuan? Boleh tak ia berlaku di negara kita? Tuan-tuan sendiri boleh jawab. Okey. Berlakunya perkahwinan campur tuan-tuan sampai tahap ayahnya Syiah, maknya Sunni. Anak jadi apa? Sushi tuan-tuan. Anak confused. Tengok ayah cara ibadahnya ikut orang Syiah. Ibu pula Sunni, cara ibadahnya berbeza pula. Kalau cara ibadah tuan-tuan, kalau fiqh dia mungkin kita boleh kompromi lagi tuan-tuan. Tapi kalau akidah, pemikiran, cuma tuan-tuan bayangkan anak ini diajar oleh ayah dia bencikan para sahabat, bencikan Sayyidina Umar, bencikan Sayyidina Abu Bakar. Anak ni pergi mengadu pada mak. Mak kata, tidak. Mereka adalah kibar para sahabat, Khulafaur Rasyidin. Tak kepening anak ni. Ini antara yang berlaku tuan-tuan. Okey. Kita dengar sedikit ulasan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkenaan dengan takrib. Sama ada boleh ke tidak? Boleh berlaku ke ataupun tidak? Okey, kejap tuan-tuan. Okey, baik. Okey. Bismillah. Okey. Dengar. Bismillah.
وما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم وبآل البيت. أن كنت أؤمن ويؤمن معي كل سني أنه لا يوجد سني واحد في العالم لا يحب آل البيت ولا يرفعهم فوق رأسه. من أهل السنة لا يحب علي بن أبي طالب، فهذه زوجة بتول وابن عم الرسول وسيف الإسلام المسلول. من لا يحب الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، من لا يحب عليا زين العابدين السجاد، من لا يحب أبا جعفر الباقر أو جعفر الصادق، لا يوجد في أهل السنة. ولكن المشكلة توجد عند إخواننا الشيعة بالنسبة للصحابة. هذا أمر في غاية الأهمية، وأنا ذكرت للإخوة حينما لقيتهم في طهران نحو 8 سنوات، وذكرت في كل مؤتمرات التقريب التي حضرتها في الرباط وفي البحرين وفي دمشق، ولا زلت أذكر إن هذه نقطة حساسة مهمة. لا يمكن أن أضع يدي في يدك وأن أشعر بأني أخي وأنك أخي وأني أخوك إذا كنت أقول أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وأنت تقول لعنهم الله. هذا لا يمكن. ولذلك يجب أن نتفق على هذه القضية. الصحابة يا إخواننا هؤلاء هم تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، خريج مدرسته وثمرة تربيته وغرس يده. إذا رميناهم بسوء كأنما نتهم معلمه وأستاذه أنه لم يحسن تربيته. والله لقد أحسن تربيته، وكانوا أفضل جيل شهدته الدنيا. شهدت في شهادة القرآن لهم في 8 سور: الأعراف والأنفال والتوبة والنحل والحج والفتح والحشر والحديد. كل الصحابة كلا وعد الله الحسنى، السابقون واللاحقون فضلا عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين. Baik tuan-tuan, itu antara kita lihat bagaimana Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang satu masa dahulu berada bersama-sama dalam pertemuan sidang Amman yang kita namakan sebagai Risalah Amman itu, akhirnya beliau juga menolak, beliau juga mengatakan mustahil boleh berlakunya takrib di antara Sunni dengan Syiah. Seorang tokoh ulama yang satu masa dahulu mendukung akan usaha takrib, akhirnya beliau juga terpaksa menarik balik pandangan beliau dengan mengatakan bahawa tidak mungkin akan berlaku lagi takrib antara Sunni dengan Syiah selagi mana orang-orang Syiah tidak berhenti daripada mengkafirkan para sahabat, daripada menghina para sahabat. Ini antara satu pengakuan yang berani yang dilakukan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, antara lain juga penyebaran ajaran Syiah yang satu masa dahulu penyebaran fahaman Syiah ini banyak berlaku dalam bentuk penyebaran bahan-bahan bacaan, buku dan sebagainya, risalah dan sebagainya. Cuma akhir-akhir ini kita lihat fahaman-fahaman Syiah ini tersebar luas dengan lebih mudah lagi, iaitu antaranya melalui Facebook, melalui grup WhatsApp, melalui grup Telegram dan YouTube. Ini antara media-media utama yang mereka gunakan untuk menyebarkan fahaman mereka. Kita lihat tuan-tuan, di Telegram tuan-tuan boleh lihat Muhammadi TV ni. Ini satu grup Telegram, tak silap saya tak pasti sama ada orang Malaysia ataupun orang Indonesia yang menyebarluaskan fahaman-fahaman Syiah kepada masyarakat melalui grup Muhammadi TV ini dalam Telegram. Kemudian di sana juga ada Anwarul Huda. Walaupun mereka tidak mengutuk para sahabat secara terang-terangan, tapi mereka mempromosi imam-imam mereka. Mereka mempromosi imam-imam mereka, dan mereka juga pada waktu yang sama mereka mengutuk akan negara-negara Arab yang bersekongkol dengan Amerika. Benar bagus tuan-tuan, tapi kadang-kadang terlalu over sehingga
mengkafirkan dan sebagainya. Ini pada satu masa dahulu mereka menyebarkan buku-buku ini tuan-tuan. Meniti-tintian kebenaran, dialog Sunni Syiah. Buku-buku ni memang tak lepas di KDN tuan-tuan. Tapi buku-buku ni adalah buku-buku rujukan orang-orang Syiah Melayu. Saqifah awal perselisihan umat. Ini antara buku-buku kecil yang dihadiahkan kepada mahasiswa-mahasiswa universiti. Cara mereka untuk meraih simpati. Mereka cuba mempromosikan bahawa bagaimana perlunya kita sayang kepada Ahlul Bait. Bagus, tak ada masalah tu. Tetapi kesayangan yang melampau sehingga sampai satu tahap mereka menolak akan para sahabat yang mengelilingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga akhirnya kutemukan kebenaran juga antara koleksi-koleksi utama orang-orang Syiah dalam menyebarkan fahaman mereka di negara kita. Satu masa dahulu tuan-tuan. Sekarang ni banyaknya dengan media massa saja tuan-tuan yang lebih mudah untuk menembusi golongan-golongan media, golongan belia. Baru ni tuan-tuan wa rahimakumullah, kita dapat tangkap tuan-tuan ada beberapa penganut-penganut Syiah ni cuba menyebarkan CD-CD tuan-tuan berkenaan dengan fahaman-fahaman ataupun ajaran-ajaran Syiah. Tengah-tengah pandemik ni tuan-tuan, diorang boleh bergerak juga tuan-tuan bergerak jual CD-CD ni kepada orang ramai. Okey. Syiah ni juga tuan-tuan berlaku menerusi perkahwinan. Banyak kes-kes berlaku tuan-tuan. Terdapat kes penganut Sunni yang berkahwin dengan penganut Syiah tanpa sedar tuan-tuan. Tak perasan tuan-tuan. Dah kahwin, akhirnya terima jugalah suami dia yang penganut Syiah ni. Sebab apa? Sebab suami dia ni orang yang alim, memaparkan diri sebagai seorang hafizul Quran. Baca Quran, Masya Allah, Tabarakallah, sedap. Bila ditunang, dia pun terima dan akhirnya sebagai seorang wanita yang lemah, dia juga terpengaruh sedikit demi sedikit, terpengaruh dan menganut akan ajaran Syiah bersama-sama dengan suaminya tanpa sedar tuan-tuan. Berlaku tuan-tuan. Terdapat juga kes salah seorang pasangan yang telah menganut Syiah yang akhirnya membawa kepada penceraian. Atau pasangan yang masuk Syiah berusaha menarik anak-anak menganut Syiah. Ada juga tuan-tuan. Ini yang saya kata pengalaman yang kita pernah interview seorang wanita yang menganut Syiah selama 15 tahun tuan-tuan. Selama 15 tahun. Selepas itu berlakunya penceraian dan mulalah dia bertaubat, kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali balik pada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ketika itulah kita proses istitabah berlaku. Kita cuba untuk memperbetulkan balik fahaman Syiah dia yang selama 15 tahun dia amalkan tu kan. Nak betulkan bukan mudah tuan-tuan. Sampaikan dia cerita kepada kita kan, Ustaz, antara perkara yang paling dia tak boleh lupa adalah satu amalan di mana setiap kali lepas solat dia kena doa melaknat dan menghina para sahabat. Bagi penganut Syiah adalah seolah-olah sebagai satu benda yang wajib. Lepas solat itu ada satu doa yang khusus untuk mengkutuk dan menghina para sahabat, tuan-tuan. Khususnya Abu Bakar dan Umar. Ini antara yang pengakuan seorang penganut Syiah selama 15 tahun yang telah bertaubat, tuan-tuan. Okey. Ini juga seorang cikgu di Kedah yang telah menceraikan isterinya selepas mendapati bahawa isterinya mula-mula memang tak kenal isteri, tak tahu isteri ni penganut Syiah, dah berkahwin, dan selepas beberapa hari tengok pelik sangat cara solat isteri, kemudian pula amalan-amalan yang disusuli pula berbeza dengan cara kebiasaan. Pada ketika itulah
beliau mula bertanya kepada isterinya, kenapa pelik sangat cara ibadah. Isteri pun minta supaya rujuk kepada ayah mentua dia, dan akhirnya barulah didapati bahawa sesungguhnya isteri ini adalah salah seorang daripada anak tokoh Syiah di negara kita, dan akhirnya berlakunya penceraian antara mereka berdua, tuan-tuan. Dan juga ada juga pensyarah, Dr. Rina. Dr. Rina ni nama samaran ni, salah seorang daripada pensyarah di salah sebuah institut pendidikan tinggi, tuan-tuan, mengadu kepada kita. Mengadu kenapa? Kerana suaminya menjadi pendukung ajaran Syiah di negara kita, tuan-tuan. Jadi nak katakan tak semua penganut-penganut Syiah ni berjaya untuk convince, berjaya untuk mempengaruhi akad ahli keluarga. Ada juga ahli-ahli keluarga yang mereka tak berjaya dan akhirnya mengadu kepada kita. Ini semua, tuan-tuan, nak menunjukkan bahawa ajaran Syiah ini benar-benar bergerak. Ada kumpulan yang menggerakkan ajaran ini, tuan-tuan, sehingga ke institut pendidikan tinggi, tuan-tuan. Kemudian kita lihat fahaman Syiah ini juga telah mempengaruhi beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Ini yang amat menyedihkan, tuan-tuan. Walaupun fatwa kita cukup jelas, tuan-tuan. Fatwa pengharaman Syiah ni, fatwa mengatakan bahawa Syiah ni telah menyeleweng. Boleh kita katakan semua negeri di negara kita telah sepakat, tuan-tuan. Tidak ada yang berkecuali, tuan-tuan. Tapi amat menyedihkan, masih ada lagi beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang mempertahankan Syiah. Antaranya, tuan-tuan, kita lihat di sini ada tokoh-tokoh agama yang berkata ia boleh dilakukan selepas mengambil kira amalan-amalan penganut yang dilihat masih berada dalam lingkaran ajaran Islam. Selain fahaman ahli sunnah wal jamaah tidak mewakili keseluruhan umat Islam. Ada fatwa, maknanya di sini fatwa terhadap Syiah boleh disemak semula, diminta untuk disemak semula. Sebab dikatakan bahawa amalan-amalannya masih lagi dilihat berada dalam lingkaran ajaran Islam. Dan ahli sunnah wal jamaah sendiri pun tidak mewakili keseluruhan umat Islam. Ini dakwaan-dakwaan tokoh-tokoh agama ini, tuan-tuan. Sehingga beliau meminta supaya disemak semula akan pengharaman Syiah dan mengiktirafkan Syiah, tuan-tuan. Tokoh agama, tuan-tuan. Ini kan lagi tokoh-tokoh akademik, tokoh-tokoh NGO. Ini benda yang tak perlu kita selindungi, tuan-tuan. Ini semua memang ada dalam akhbar. Bagaimana Dr. Chandra Muzaffar gesa supaya membatalkan fatwa anti-Syiah. Seolah-olah mengisytiharkan perang terhadap jabatan mufti, tuan-tuan. Okey. Dan juga tokoh-tokoh NGO lain juga turut serta untuk meminta agar Syiah diterima dan menolak akan mereka yang tidak memberi ruang kepada Syiah untuk mengamalkan ajaran-ajaran mereka di negara kita. Okey. Tuan-tuan dan rahimakumullah, dalam gerakan Syiah ini antara khutbah rancangan mereka. Ini rancangan atau saya sebut sebagai khutbah khamsiniyah. Rancangan 50 tahun Iran, tuan-tuan. Kita tak boleh nak menafikan, tuan-tuan. Iran merupakan antara negara yang mentajnid, yang mengkaderkan aktivis-aktivis ke seluruh negara-negara di dunia ini untuk menyebarkan fahaman Syiah. Sebab itu khutbah khamsiniyah ini merupakan antara rancangan mereka untuk mensyiahkan negara-negara Arab dan juga negara-negara di Asia Tenggara, di Asia, tuan-tuan. Tuan-tuan lihat apakah antara kandungan khutbah khamsiniyah ni. Rancangan 50 tahun ini dibahagi kepada 5 peringkat, tuan-tuan. Peringkat yang pertama 10 tahun yang pertama, peringkat yang kedua 10 tahun yang kedua, peringkat yang ketiga 10 tahun yang ketiga dan seterusnya, tuan-tuan. 10 tahun yang pertama, marhalah memperkenalkan fahaman Syiah kepada masyarakat tempatan. Bila dia masuk ke sebuah negara itu,
dia kenalkan fahaman Syiah. Marhalah yang kedua, maknanya marhalah pertama tu marhalah tu ta'rif, memperkenalkan apakah Syiah ini, bagaimana cara dia dan sebagainya. Yang kedua tuan-tuan, marhalah kedua, 10 tahun yang kedua, mereka memberi bantuan sama ada dalam bentuk kewangan atau pekerjaan kepada masyarakat Islam setempat bagi mendapatkan kepercayaan dan menarik minat mereka mendalami ajaran Syiah. Ini masuk. Dah habis tarif, dia cuba untuk memenangi jiwa, hati-hati masyarakat setempat itu dengan bantuan kewangan, memberi pekerjaan dan sebagainya. Ini lebih ampuh tuan-tuan. Kalau orang bagi dana kewangan, kita akan mudah cair tuan-tuan. Lebih lagi orang Melayu kita tuan-tuan. Itu. Marhalah yang ketiga tuan-tuan, memfokuskan kepada memberi pendidikan dan pelajaran mengenai Syiah melalui ceramah dan beasiswa melanjutkan pelajaran ke Iran. Ini juga berlaku di negara kita tuan-tuan. Ada beberapa pelajar kita mendapat dana beasiswa untuk sambung belajar di sana dan akhirnya menjadi kader mereka menyebarkan fahaman-fahaman Syiah. Baik. Yang keempat, marhalah keempat, menguasai jawatan-jawatan penting dalam kerajaan melalui pilihan raya ataupun apa jua caranya. Dah ada tuan-tuan? Tuan-tuan ukur sendirilah. Dan yang kelima tuan-tuan, bila dah ramai YB, dah ramai pimpinan-pimpinan berada di Dewan Negara, berada di Dewan Rakyat, maka sampailah marhalah yang kelima, iaitu penguasaan penuh ke atas negara tersebut tuan-tuan. Inilah yang berlaku tuan-tuan di Iraq. Inilah yang berlaku di Syria. Di negara-negara yang dipengaruhi, yang ramai penganut Syiah. Ada juga yang kadang-kadang negara itu penganut Syiahnya tak ramai. Tapi kerana yang tak ramai ini menguasai tampuk pemerintahan sehingga menyebabkan negara itu ditukar daripada negara sunnah ke negara Syiah. Okey, ini namanya khutbah khamsiniyah tuan-tuan. Dan khutbah ini telah berlaku di negara-negara jiran kita tuan-tuan. Di negara-negara jiran kita, di Thailand, di Indonesia, di Filipina, kumpulan-kumpulan atau gerakan-gerakan Syiah ini cukup aktif. Namun di negara kita tuan-tuan, alhamdulillah, walaupun mereka bergerak, tapi kita ada undang-undang, kita ada fatwa yang menghalang mereka untuk bergerak aktif. Alhamdulillah. Okay, antara lain juga mereka bergerak aktif dalam sambutan-sambutan Hari Al-Quds. Ini tuan-tuan tahu kan, sambutan Hari Al-Quds ini merupakan sambutan Jumaat terakhir tuan-tuan. Di mana mereka mempromosikan, walaupun mereka menceritakan Al-Quds, kembali balik Al-Quds, tetapi sebenarnya ini merupakan antara promosi Syiah. Kerana sambutan Al-Quds ini ditaja oleh Ayatollah Khomeini. Inilah adalah gagasan Ayatollah Khomeini tuan-tuan, untuk mengaburi akan mata-mata ahli sunnah, dan akhirnya mereka akan bersama dengan Syiah untuk dalam sambutan ini, dan akhirnya mereka terpaksa akur dengan Syiah. Baik. Kemudian kita juga digempar baru-baru ini dengan Who is Hussein tuan-tuan. Ini mereka cuba memperkenalkan siapakah Sayyidina Hussein, dengan beri donat, memberi donat percuma di monorail di Bukit Bintang. Jadi dia adakan aktiviti-aktiviti dalam bulan Muharram. Dalam bulan Muharram ni sempena 10 Muharram lah, dan juga ketika bulan Ramadan pun juga mereka ada menyampaikan, membuat aktiviti-aktiviti memperkenalkan siapakah Hussein. Okey, ini juga antara kumpulan-kumpulan Syiah, kumpulan-kumpulan Syiah Pakistan, ataupun bangsa asing yang ada di negara kita. Mereka juga mengadakan aktiviti yang cukup rancak di negara kita. Okey, antara program-program lain tuan-tuan, orang-orang Syiah ini juga, gerakan-gerakan Syiah ini juga mengadakan daurah-daurah, seminar-seminar memperkenalkan Sayyidina Ali. Dalam seminar ini mereka juga mempromosi fahaman-fahaman Syiah, soalan-soalan yang diutarakan, soalan-soalan yang cenderung kepada Syiah, mengutuk akan institusi mufti,
Kerana apa? Kerana mengeluarkan fatwa yang keras terhadap Syiah dan sebagainya tuan-tuan. Okey. Baik. Kemudian kita lihat, namun begitu tuan-tuan, dalam walaupun gerakan Syiah ini cukup aktif tuan-tuan di negara kita, alhamdulillah kita di Jabatan Agama Islam, sama ada Jabatan Agama Islam Selangor, Melaka, Kelantan, Kedah, cukup aktif juga pada waktu yang sama menangkap dan mengadakan serbuan tuan-tuan terhadap aktiviti-aktiviti mereka ini. Antaranya kita berjaya untuk melumpuhkan gerakan-gerakan Syiah. Ini seperti mana berlaku di Melaka tuan-tuan. Di Melaka kita berjaya untuk melumpuhkan kumpulan Ansar Imam Al-Mahdi satu masa dahulu. Tak silap saya pada 2016 tuan-tuan. Kemudian di Kelantan juga tuan-tuan. Di Kelantan kita Jabatan Agama Islam juga berjaya, pihak penguasa berjaya untuk mengadakan serbuan terhadap markas mereka, hauzah mereka di Kota Baru. Okey, ini antara barang-barang yang disita yang kita dapat. Batu hauzah sampai 70 biji tuan-tuan, batu hauzah dia. Batu Karbala, bukan batu hauzah, batu Karbala tuan-tuan. Yang dijadikan sebagai tempat alas ketika dia sujud tuan-tuan. Dan ini antara buku-buku lah yang kita dapati dalam serbuan ini pada 30 Ogos 2018. Ini juga antara serbuan-serbuan yang pernah dilakukan kepada penduduk-penduduk Pakistan yang menganut ajaran Syiah tuan-tuan. Ini tak silap saya di Gombak. Ini mereka mengadakan aktiviti-aktiviti mereka tuan-tuan. Okey. Baik, jadi ini antara barang-barang yang disita. Okey, antara faktor-faktor terpengaruh dengan fahaman Syiah tuan-tuan. Kita lihat juga apakah antara faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat ini terpengaruh dengan gerakan Syiah. Faktor-faktor yang dapat kita rumuskan antaranya jahil tentang akidah dan prinsip-prinsip Islam yang benar. Sebab itu tuan-tuan, ahli-ahli ataupun mereka yang mengikut gerakan Syiah ni kebanyakannya mereka tidak mempunyai base ajaran Islam yang kukuh. Akidah mereka rapuh tuan-tuan. Sehingga menyebabkan mereka mudah terpesona. Diubah sikit fakta sejarah. Diubah sikit fakta sejarah. Mengatakan bahawa Fatimah dipatahkan rusuknya oleh Sayyidina Umar. Kemudian rumah dia dibakar dan sebagainya. Ini semua fakta-fakta sejarah yang tak betul melalui hadis-hadis palsu mereka, sehingga menyebabkan ramai juga di antara mereka ni yang terpengaruh tuan-tuan. Mudah terpengaruh. Sebab tu orang-orang Syiah ni, gerakan Syiah ni tuan-tuan, dia akan memulakan cara mereka mempengaruhi orang-orang Sunni ini adalah dengan emosi tuan-tuan. Dia akan menggunakan alunan sedih terhadap Ahlul Bait. Lihatlah bagaimana cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibunuh. Lihatlah bagaimana Fatimah diperlakukan dengan begitu teruk oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Ini yang cuba mereka tanamkan dalam jiwa orang-orang yang lemah akidahnya tuan-tuan. Dan akhirnya mereka terpesona dan memusuhi, pada waktu yang sama memusuhi akan para sahabat. Kemudian jahil tentang akidah dan prinsip fahaman Syiah yang menyimpang. Kalaulah mereka dah jahil tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ini kan lagi nak mengenali akan prinsip-prinsip yang salah, yang sesat dalam Syiah. Dah pasti mereka tak kenal dan menyebabkan mereka lebih mudah untuk dipengaruhi. Dan yang ketiga, jahil dengan dakwah Syiah melalui media massa, media sosial, buku-buku dan termasuk novel. Ini juga mereka tak tahu, tak boleh nak screen, tak boleh nak tapis akan buku-buku yang mereka baca tuan-tuan. Itu yang terpesona dengan perempuan dan bercinta dan sebagainya. Jahil tentang realiti di negara yang majoriti penduduk Syiah. Contoh di Iran, sedangkan tidak terdapat satu pun masjid Ahli Sunnah wal Jamaah di sana tuan-tuan. Tak tahu apakah keadaan umat Islam yang berlaku di negara-negara Syiah ni. Tak tahu ramai orang-orang Sunni yang digantung, yang dibunuh di negara-negara berikut. Sebab kita tidak mengikuti perkembangan umat Islam di negara-negara tersebut. Terhutang budi kan telah menerima bantuan dan kemudahan daripada golongan Syiah. Ini juga ramai tuan-tuan. Bila kita dah terhutang budi,
dapat bantuan-bantuan, ini juga secara tidak langsung mengikat kita kepada fahaman mereka. Dan yang keenam, anggap Iran dan para pemimpin sebagai model pemerintah Islam. Inilah yang berlaku ketika revolusi Iran, tuan-tuan. Kita semua terpesona dengan serbannya, dengan jubah hitamnya, dengan jenggotnya, tuan-tuan. Sehingga seolah-olah dia adalah tokoh agama yang sebenarnya. Dialah savior, dialah munqis, penyelamat umat Islam pada ketika itu. Sehingga akhirnya kita tak perasan bahawa fahaman-fahaman i'tiqad yang dibawa itu sebenarnya bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, kita lihat sedikit berkenaan dengan strategi Syiah, tuan-tuan. Gerakan Syiah ni ia penuh dengan strategi. Kita umat Islam tak ada strategi, tuan-tuan. Puan-puan rahimakumullah. Kita malas nak berfikir. Malas nak menyusun. Tetapi musuh-musuh Islam dalam agenda mereka untuk menyebarkan fahaman mereka ada strategi, tuan-tuan. Lepas tu musuh yang penuh dengan strategi mampu untuk mengalahkan orang Islam, orang saleh yang tidak strategi, tuan-tuan. Tuan-tuan lihat, antara strategi mereka adalah menyerap masuk dalam gerakan-gerakan Islam, termasuk tarikat-tarikat dan NGO dengan tujuan untuk menguasai pucuk pimpinan dan melemahkan gerakan ini dari dalam, tuan-tuan. Ada tak, tuan-tuan? Ada. Berlaku, tuan-tuan. Yang kedua, menyerapkan masuk, mendominasi dalam pertubuhan-pertubuhan politik Melayu Islam dengan tujuan yang sama. Ada tak, tuan-tuan? Ada, tuan-tuan. Sedikit demi sedikit dia masuk dalam parti sehingga merapuhkan kesatuan umat Islam. Yang ketiga, menyerap masuk dalam agensi-agensi kerajaan. Ini yang paling kita bimbang, tuan-tuan. Ada yang masuk dalam agensi-agensi penting. Mereka ni sebagai penggerak kerajaan, tuan-tuan. Tapi mereka juga berjaya masuk ke dalam gerakan-gerakan, berjaya masuk dalam agensi-agensi ni, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, kalau ada, contoh kalau ada mereka yang berfahaman ini dalam agensi keselamatan kita, tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan, kemungkinan, contoh, kalau dia masuk dalam ATM kita, Angkatan Tentera Malaysia. Macam mana kalau dia ada dalam polis diraja kita? Bagaimana kalau dia ada dalam agensi-agensi yang lain, tuan-tuan? Mereka menguasai keselamatan, mereka menguasai ketenteraan. Dan pastinya dia akan lebih mengancam kita, lebih membahayakan umat Islam seperti mana berlaku di Iraq, tuan-tuan. Di Iraq itulah yang berlaku. Mengenal pasti dan melatih kader-kader yang berpotensi, tuan-tuan. Ini juga antara kenapa mereka mewujudkan NGO, tuan-tuan. Melatih belia-belia untuk menyebarkan pengaruh, kuasa, mengajar mereka agar memimpin, agar satu masa nanti mereka dapat menyebar luaskan akan fahaman ini. Memperiatkan usaha mendapatkan pengiktirafan daripada institusi tertinggi pemerintahan negara. Mewujudkan jaringan kerja bersama badan-badan lain yang memiliki agenda anti-Islam tetapi bertopingkan imej baik. Ini juga antara usaha-usaha mereka, tuan-tuan, apabila mereka sangat rapat dengan kumpulan-kumpulan liberal di negara kita. Mereka rapat dengan kumpulan-kumpulan liberal negara kita, tuan-tuan. Malah kumpulan-kumpulan liberal inilah yang mempertahankan mereka, yang mendesak supaya dibatalkan fatwa pengharaman mereka. Bukan mereka secara khusus, tapi kumpulan-kumpulan liberal ni. Sebab itu mereka mewujudkan jaringan, jaringan yang cukup ampuh agar dapat menjadi mempertahankan mereka. Okey, kemudian menggalakkan rakyat Iran berideologi Syiah untuk belajar, bekerja, berkahwin dengan rakyat tempatan di Malaysia. Ini juga berlaku. Antara strategi gerakan Syiah, memperbanyakkan penerbitan, penterjemahan, input dalam media sosial, produk-produk rawatan, perubatan tradisional dan penyediaan makanan, minuman yang menjadi alat pengaruh Syiah. Menarik generasi muda menerusi pendekatan intelektual dan kontemporari, tuan-tuan. Ini juga
mencari golongan-golongan bermasalah ekonomi dan sosial untuk ditambat hati mereka dengan bantuan. Menggunakan taqiyah tanpa had demi agenda Syiah. Taqiyah ni tuan-tuan adalah salah satu daripada senjata ampuh mereka. Taqiyah ni bermaksud apa? Mereka tidak bercakap benar tuan-tuan. Mereka tidak menzahirkan apa yang sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila mereka terancam. Lepas tu bila mereka mengonkan taqiyah, kita tak tahu sama ada dia bercakap benar ataupun tidak. Ini sebab apa? Sebab taqiyah ini merupakan salah satu daripada usul yang perlu mereka imani. La imana liman la taqiyatalah. Tidak sempurna iman seorang itu jika mereka tidak bertaqiyah. Ini diambil daripada kitab-kitab mereka tuan-tuan. Mewujudkan lubuk-lubuk pengaruh mereka di negeri-negeri terpilih, IPT terpilih, hotel-hotel terpilih dan tumpuan cita rasa yang terpilih tuan-tuan. Menunggu saat-saat strategik untuk guna slogan hak asasi manusia sebagai serangan halus terhadap mana-mana pihak yang anti Syiah. Akhir sekali dia akan bergabung dalam komando, pergi mengadu dekat mana? Dekat Geneva tuan-tuan. Itu senjata terakhirlah. Akhirnya kita ditekan. Institusi mufti kita ditekan. Negara kita ditekan. Pemimpin kita ditekan. Diminta agar dilonggarkan fatwa kita terhadap kumpulan Syiah. Okey, menunggu saat strategi. Okey, kemudian jika perlu mereka menggunakan, ini antara beberapa strategi orang-orang Syiah untuk menyebarluaskan fahaman mereka di negara kita. Dan kita juga tuan-tuan ada strategi melawan propaganda Syiah. Nak menceritakan strategi kita ni tuan-tuan memerlukan daurah lain lah tuan-tuan. Tapi saya secara ringkas antara strategi tuan-tuan yang boleh kita lakukan untuk melawan balik strategi gerakan Syiah, antaranya fatwa pengharaman Syiah ni perlu dikekalkan. Malah seperti saya amat memuji akan tindakan yang dilakukan oleh pengarah JAIS Datuk Syahzihan, di mana beliau meminta untuk dilihat semula agar dilihat semula ni bukan bermakna untuk dilonggarkan tapi untuk diketatkan lagi fatwa tersebut agar Syiah akhirnya tidak mampu untuk menyebarkan sayap mereka di negara kita. Itu yang kedua, peruntukan undang-undang. Undang-undang juga perlu dilihat semula untuk agar diperketatkan. Kemudian cyber trooping tuan-tuan. Orang-orang Syiah pun ada cyber trooping tuan-tuan. Kita pun mesti ada cyber trooping untuk menepis segala fahaman-fahaman mereka yang tak betul tuan-tuan. Ceramah umum perlu diperkayakan, perlu diperkasakan tuan-tuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Jaringan kerjasama perlu banyak, jaringan kerjasama pengaji-pengaji Syiah ini dengan pengaji-pengaji daripada Nusantara, daripada Indonesia, daripada Thailand. Sebab apa tuan-tuan? Baru-baru ni kita dikejutkan juga apabila beberapa pegawai kedutaan Kemboja melaporkan kepada kita bahawa gerakan Syiah di Kemboja telah diperkasakan. Gerakan Syiah di Kemboja dikendalikan oleh salah seorang daripada rakyat Malaysia tuan-tuan. Allahu Akbar. Maknanya penganut Syiah di negara kita tuan-tuan, gerakan Syiah di negara kita bukan sekadar fokusnya di negara sendiri tuan-tuan, dah mula cuba untuk membantu negara jiran untuk menyebarkan fahaman Syiah di negara mereka. Sampai tahap begitu tuan-tuan. Sebab tu jaringan amat penting. Agar kita dapat maklumat dan daripada maklumat itulah kita boleh menghalang jalan-jalan mereka untuk sebarkan fahaman. Kemudian pendanaan. Pendanaan dah biasalah. Ini tanpa ada dana tuan-tuan, tanpa ada sokongan kewangan yang kukuh, kita tak mampu nak melawan mereka. Kerana mereka orang Syiah ni tuan-tuan punya dana yang cukup kukuh. Penubuhan kumpulan-kumpulan mendepani ajaran Syiah. Kena ada kumpulan-kumpulan. Saya lihat akhir-akhir ni ada banyak kumpulan-kumpulan yang kumpulan-kumpulan anti Syiah ni tuan-tuan, yang ke depan yang cuba untuk memaparkan situasi-situasi keadaan pergerakan Syiah di negara kita, dan bagus sangat apabila kumpulan-kumpulan ini dapat berganding bahu dengan Jabatan Agama Islam, dapat sinergikan segala maklumat-maklumat ini supaya segala
ajaran-ajaran ini, segala aktiviti-aktiviti Syiah ini dapat kita benteras dengan baik dengan kerjasama mereka. Kemudian kajian berterusan dan penerbitan, tokoh-tokoh masyarakat kena ke depan. Kita juga lahirkan tokoh-tokoh yang mampu untuk beri penerangan. Tokoh-tokoh yang dikenali, mufti-mufti, tokoh-tokoh selebriti juga berbicara tentang bahayanya ancaman Syiah, tuan-tuan. Dan akhir sekali, tuan-tuan, strategi yang ke-10, pemantauan. Pemantauan ini tidak boleh hanya ketika hari-hari kebesaran mereka sahaja. Kena sentiasa dipantau pergerakan mereka setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, tuan-tuan. Oleh kerana itu, tuan-tuan, pemantauan ini juga mesti ada kerjasama di antara pihak PDRM dan juga pihak penguasa di setiap Jabatan Agama Islam, tuan-tuan. Mesti ada satu sinergi yang baik agar segala maklumat-maklumat dapat dikumpulkan dan dapat diadakan tindakan yang bersama, tuan-tuan. Ini antara strategi-strategi untuk melawan balik strategi Syiah, strategi gerakan Syiah di negara kita, tuan-tuan. Okey, ini antara statistik tangkapan, tuan-tuan, yang pernah berlaku. Tuan-tuan tengok statistik ni saya dapat sampai 2018, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan lihat di negeri Selangor, tuan-tuan, sepanjang 2010 sampai 2018 kita berjaya buat 18 operasi tangkapan. Daripada 8 operasi tangkapan itu 630 orang ditangkap kerana mereka terlibat dalam aktiviti Syiah, gerakan Syiah. Di Perak 2 operasi daripada 2010-2018 dan tangkapan 120 orang. Johor 2, tangkapan 22 orang. Pahang juga 2. Melaka 1, 30 orang. Kedah 1, 4 orang. Dan Kelantan 1, 43 orang, tuan-tuan. Ini antara operasi-operasi yang pernah kita lakukan, serbuan-serbuan yang pernah kita lakukan semenjak daripada tahun 2010 sampai 2018, tuan-tuan. Tapi, tuan-tuan, punya banyak operasi yang kita buat yang lekat, yang dapat kita sabitkan kesalahan hanya 2 kes saja, tuan-tuan. Satu di Pahang dan satu lagi di Kedah, tuan-tuan. Ini antara kes-kes penganut Syiah yang masuk ke mahkamah dan kita berjaya untuk sabitkan kesalahan dia. Ini antara kejayaan besar sebenarnya, tuan-tuan. Dan insya-Allah selepas ini kita perlu memperkasakan lagi serbuan penguasaan agar memastikan tidak ada lagi aktiviti-aktiviti Syiah yang akan bercambah di negara kita, insya-Allah. Baik, potensi ancaman Syiah, tuan-tuan. Antara potensi ancaman Syiah ni antaranya adalah konflik antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah telah lama tercetus, tuan-tuan. Dia sebab bila berlakunya ancaman Syiah, dia akan menyebabkan berlaku konflik antara dua aliran ini, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau orang-orang Syiah melakukan provokasi. Sebab negara kita ni ramai Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi bila mereka mula untuk buat provokasi, tuan-tuan, dia hina para sahabat, dia hina ummahatul mukminin. Tuan-tuan ingat, kalau mereka ini hina ummahatul mukminin, tuan-tuan akan senyap gitu saja. Mungkin tuan-tuan, kalau kesabaran tuan-tuan tu tinggi, alhamdulillah, tuan-tuan. Tapi kalau anak-anak muda, tuan-tuan, kalau dia orang provoke para sahabat, dah pasti akan berlakunya pergaduhan, akan berlakunya pertelingkahan dan kemungkinan boleh membawa kepada pembunuhan, tuan-tuan. Ini yang kita bincang, ini yang kita bimbang, tuan-tuan. Yang kedua, berpotensi mendatangkan ancaman apabila menjadi satu kuasa yang dominan dalam sebuah negara. Pastinya, tuan-tuan. Ajaran ini, tuan-tuan, dia tidak akan biarkan Duli Yang Maha Mulia Agung kita berada di tampuk pemerintahan. Dia akan topple, tuan-tuan. Sebab marjak mereka adalah kepada marjak mereka yang uzma, adalah Iran, tuan-tuan. Iranlah yang mengkoordinasi, Iranlah yang mencaturkan dan memastikan bahawa negara-negara ini dikuasai oleh mereka. Tuan-tuan lihat apa yang berlaku di Iraq. Di Iraq, akhirnya rakyat menerima orang-orang Syiah ni, akhirnya mereka menolak dan mereka mengutuk akan
imam-imam mereka. Sebab mereka melihat bahawa kuasa-kuasa ini bukan sekadar nak menerapkan fahaman batil mereka, tapi mereka ingin mengaut akan kemewahan yang ada di dalam negara mereka. Okey, kemudian kewujudan pelbagai fahaman di negara ini, Salafi, Wahabi, ini akan lebih mengkeruhkan lagi keadaan, tuan-tuan. Bertembung antara dua kumpulan ini. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, sensitiviti masyarakat Ahli Sunnah wal Jamaah negara kita yang resah gusar dengan kehadiran komuniti yang sering menghina sahabat isteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini yang saya sebut tadilah, bila berlakunya masyarakat. Dia sebenarnya sebab orang Syiah ni dia tak ramai. Apa yang berlaku di Indonesia, tuan-tuan? Di Indonesia berlakunya rumah dibakar, dibunuh. Bukannya orang Sunni dibunuh, orang Syiah dibunuh, dibakar. Takkan sampai tahap gitu. Sebab orang marah. Bila orang marah kerana para sahabat dihina, dia kutuk, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang luar daripada norma asalnya. Sehingga berlakulah keadaan-keadaan yang tidak diingini, tuan-tuan. Baik, ini yang berlaku di Indonesia, tuan-tuan. Di Sampang, di Afghanistan, di Pakistan. Kalau di Pakistan, di Iraq lain, berbeza. Di Iraq ni mereka menguasai kerajaan dan mereka membunuh orang-orang Sunni. Sama juga di Syria, disembelih. Insya-Allah. Di Indonesia, tragedi di Sampang, mereka bakar rumah-rumah dan sebagainya. Baik, sebab itulah kita lihat Syiah perlu berhenti sebarkan fahaman mereka. Kita menghormati. Kita tahu bahawa kita tak boleh nak hilangkan fahaman ni. Dia nak beramal tak apa. Nak macam mana? Dah dia dididik macam tu. Dah dilahirkan begitu. Setelah kita dakwah pun dia tak mau, dia nak amal juga. Kita tak boleh buat apa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kan? Kita dah berdakwah, kita dah berusaha dah. Dia nak kekal juga dengan keadaan dia. Tapi yang paling penting, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, mereka tak boleh menyebarkan fahaman mereka di negara kita. Mereka tak boleh bergerak mendoktrinasikan fahaman mereka di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah larangan yang perlu kita kekalkan, tuan-tuan. Sebagaimana, tuan-tuan, Ahli Sunnah wal Jamaah, orang-orang Sunni di Iran. Orang-orang Sunni di Iran tak boleh menzahirkan syiar Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab perlembagaan mereka adalah perlembagaan Imam 12. Jadi orang-orang Sunni yang merupakan minoriti di situ kena hormat. Sama jugalah dengan orang-orang Syiah yang ada di negara kita. Mereka kena menghormati akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka nak beramal tapi tak boleh sebar. Ini antara perkara. Bukan maksud saya mereka boleh beramal, tuan-tuan. Saya tak promote dia beramal, tapi tuan-tuan kena faham. Kalau orang tu dia nak amal, kita nak macam mana? Kita dah dakwah macam mana? Dia tak mau juga. Tapi pantang kita kalau dia mula sebarkan. Itu kita tidak patut buka pintu kepada mereka, tuan-tuan. Jangan sekali-kali buka pintu, tuan-tuan. Kalau kita buka pintu, kita longgarkan ikatan, maka dia akan terlerai umpama singa yang lapar yang kita lepaskan dia daripada kandang, tuan-tuan. Dia akan makan kita, tuan-tuan. Auzubillah min dzalik. Baik, tuan-tuan. Jadi sebagai penutupnya, adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjaga keselamatan, keamanan negara. Pemantauan ke atas Syiah dibuat kerana potensi ancaman mungkin tercetus daripada pihak Syiah sendiri atau daripada kumpulan yang anti-Syiah. Tindakan perlu diambil ke atas mana-mana pihak yang dipercayai boleh mencetuskan konflik antara mazhab. Tindakan juga boleh diambil sekiranya ada pelanggaran mana-mana undang-undang termasuk enactment jenayah syariah negeri-negeri. Penyebaran Syiah adalah satu kesalahan. Ini antara penutup dan cabarannya, tuan-tuan, pemantauan mendapati ada usaha untuk menyatupadukan komuniti Syiah di bawah satu pimpinan. Syiah ni walaupun dia berpecah, tuan-tuan, ada kumpulan, tapi memang ada satu gerakan untuk menyatupadukan komuniti ini. Dan bila mereka bersatu padu, mereka akan lagi kuat, tuan-tuan.
Inilah yang akan membimbangkan kita. Yang kedua, kaedah penyebaran mereka tidak lagi bergantung kepada usaha dakwah semata-mata. Perkembangan teknologi maklumat telah dipergunakan sebaik-baiknya. Media sosial mereka gunakan sebaik mungkin tuan-tuan untuk sebarkan dalam Facebook tuan-tuan, macam-macam tuan-tuan Facebooknya, YouTube-nya, Telegramnya, WhatsApp dan sebagainya tuan-tuan Dan yang akhir sekali, penyebaran juga dilakukan melalui gerakan NGO kemasyarakat seperti mana yang saya sebut tadi tuan-tuan. Inilah antara cabaran kita dan kita perlu sentiasa cakna akan wujudnya gerakan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati dan memberkahi kita semua tuan-tuan kerana kita sayangkan akidah kita. Oleh kerana itu soalannya, apakah Syiah merupakan ancaman? Apakah Syiah merupakan ancaman? Syiah adalah satu ancaman tuan-tuan. Inilah fatwa pengharaman Syiah di negeri Persekutuan. Semua negeri telah mengisytiharkan bahawa Syiah merupakan satu ajaran yang menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, memberkahi kita semua tuan-tuan dan menthabatkan kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.